Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripadanya kita diberikan peluang untuk bersama-sama pada hari ini untuk kita menyambung pengajian kita berkaitan huraian kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu beberapa minggu kita membincangkan beberapa nama daripada Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan pada minggu yang lalu kita telah masuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, iaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang menguruskan hamba-hambanya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masih lagi berada pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi sesiapa yang memiliki kitab, kita lihat pada muka surat yang ke-138. 138. Yang mana pada minggu yang lalu kita telah menerangkan tentang apakah maksud Al-Qayyum. Yang mana Al-Hayyu kita dah selesai bincang, itu Allah yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Berbeza dengan kehidupan makhluk yang ada permulaan dan akan ada pengakhirannya. Manakala sifat Allah Al-Qayyum, ia menunjukkan pertama kekuasaan Allah, ketidakbergantungannya Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa pun. Allah Subhanahu wa taala dia tidak memerlukan kepada sesiapa pun. Jadi Al-Qayyum dia menunjukkan sifat berdikarinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia menunjukkan bagaimana manusia kesemuanya, makhluk keseluruhannya, semuanya bergantung kepada Allah. Al-Qayyum juga yang menunjukkan bahawa Allah menguruskan seluruh makhluk. Sebab itu nama Allah Al-Qayyum ni, dia merupakan salah satu nama yang mengandungi banyak maksud. Pertama kita sebut tadi, yang mana menunjukkan Allah berdiri sendiri, tak perlu pada makhluk. Jadi kita lihat pada hari ini muka surat 138 dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-33, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. Adakah Allah Subhanahu wa taala mempersoalkan, maka adakah Tuhan, afaman huwa qaim, yang kalau diterjemahkan, kalau kita lihat dalam tafsir atau terjemahan yang ada, menunjukkan dia bermaksud, adakah Tuhan, afaman huwa, adakah dia Tuhan, qaimun ala kulli nafsin, qaim yang menjaga, yang menguruskan setiap yang bernyawa dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya, adakah Tuhan yang menguruskan setiap diri terhadap apa yang mereka lakukan sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sedang bertanya, mempersoalkan tindakan kaum musyrikin yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya,
Sama ke Allah yang mana dialah yang menguruskan setiap diri manusia yang bernyawa, menguruskan, yang menjaga setiap diri terhadap apa yang dilakukan, setiap benda yang manusia lakukan Allah uruskan, Allah tadbir, Allah kawal. Adakah sama Allah yang ini dengan benda-benda yang mereka sembah tu? Jadi kenapa dibawakan ayat ni? Sebab Allah guna perkataan qaim. Qaim. Jadi apa maksud qaim? Dia bermaksud qayyum. Qaimun, qayyum, yang maha berdiri sendiri juga. Tapi kita lihat apa nak menunjukkan bagaimana qayyum itu mengandungi pelbagai maksud yang sangat luas. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan qaim dalam ayat ni, al-qayyum dalam ayat ni menunjukkan hafizun alimun, Allah yang memelihara, Allah yang mengetahui. Raqibun ala kulli nafsin, Allah yang menjaga, mengetahui, mengawasi setiap diri, setiap makhluk, setiap nyawa. Dialah yang mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap makhluk ini, daripada perkara yang baik dan perkara yang buruk. Jadi sebab itu Al-Qayyum merupakan salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yang sangat banyak. Bila dikatakan Al-Qayyum, salah satu maksudnya ialah Allah sebagai Tuhan yang sentiasa mentadbir makhluk-makhluknya, menguruskan urusan makhluk-makhluknya. Maka termasuklah di dalam tu banyak perkara. Dia tahu apa yang makhluk buat, dia awasi apa yang makhluk buat, dia jaga makhluk, dia bagi rezeki. Jadi sebab itu Imam At-Tabari pula dalam tafsirnya dia menyatakan, adakah Tuhan, adakah Ar-Rabb yang mana dia daim, sentiasa dan tak pernah berhenti, dan dia tidak akan mati, yang sentiasa menjaga, memberi rezeki semua makhluk-makhluknya, mengetahui apa yang mereka lakukan, mengawasi mereka, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat tersembunyi daripadanya, di mana sahaja mereka berada. Adakah sama Allah ini dengan makhluk yang akan mati? Adakah sama Allah ini yang bersifat Al-Qayyum ini sama dengan makhluk yang tak dengar, yang tak melihat, yang tak memahami sesuatu pun, yang mana tidak dapat menahan musibah, keburukan daripada menahan diri, daripada menimpa dirinya sendiri pun? Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempersoalkan tindakan kaum musyrikin yang mana mereka beribadah kepada berhala-berhala. Macam mana kamu boleh sekutukan Allah yang mengetahui, yang mana semua ni termasuk dalam maksud Al-Qayyum, mengetahui, mengawasi, memberi rezeki dan banyak lagi. Macam mana kamu boleh syirikkan Tuhan yang macam ni dengan sesuatu yang kamu sembah, yang mana dia tak dapat pun nak tahan orang daripada buat sesuatu yang tak elok kat dia? Macam kisah Nabi Ibrahim AS, bagaimana dia musnahkan berhala tersebut, dan berhala tu tak dapat buat apa-apa. Bahkan berhala itu sendiri pun dicipta oleh manusia. Berhala itu, patung-patung itu dicipta oleh manusia yang menyembah dia. Jadi macam mana kepelikan manusia ni? Mereka yang cipta berhala tersebut, mereka yang design berhala tersebut, mereka bentuk berhala itu begitu dan begini, lalu mereka sembah balik apa yang mereka cipta. Na'udzubillah min zalik. Kalau daripada satu sudut kita kata manusia ni lah lagi hebat daripada berhala dia, sebab dia yang reka berhala tu. Tapi begitulah bagaimana syirik menunjukkan rosaknya akal orang yang melakukannya. Jadi Allah mempersoalkan, Allah suruh manusia berfikir. Kamu tak fikir ke? Aku yang Al-Qayyum ni, seolah-olah Allah kata aku yang Al-Qayyum, sentiasa menjaga kamu, mentadbir urusan kamu. Apa yang kamu buat tak terlepas daripada aku. Jadi itu maksud Al-Qayyum. Sebab tu dalam ayat ni guna perkataan Qaim, Allah yang sentiasa mengawasi, menjaga, mentadbir, menguruskan hamba-hambanya. Kita lihat ayat yang seterusnya dalam surah Fatir ayat 41.
Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula walain zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, jangan hilang. Dan sungguh jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah yang Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi ayat ini menunjukkan sifat Allah Al-Qayyum. Dia yang menguruskan hamba-hambanya, bukan manusia saja, langit dan bumi. Surah Ar-Rum ayat 25. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya, dengan arahannya, dengan perintahnya. Dan ayat ini semisal ni sangat banyak. Jadi semua ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sentiasa mentadbir alam ini. Sentiasa mentadbir alam ni, tak pernah berhenti untuk menjaga alam ini, untuk menguruskan alam ini. Jadi kita lihat muka surat 139, dialah yang menguruskan semua makhluk dan mengatur ke semua yang hidup. Dan daripada ini dapat diketahui bahawa kedua nama ini, iaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, merupakan nama yang merangkumi semua makna nama-nama Allah yang baik. Jadi bila kita dah sebut tadi Al-Qayyum termasuk di dalamnya yang mengetahui, maka termasuklah Al-Alim. Termasuklah maksud Al-Qayyum juga ialah Allah yang memberikan rezeki, maka termasuklah juga nama Allah Ar-Razzaq. Jadi ini yang kita dah sebut pada awal-awal kuliah kita dulu, bahawa ada nama Allah yang mengandungi banyak maksud. Dan sebab itulah ada hadis yang kita dah bincangkan tentang Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling mulia, yang paling agung, yang mana para ulama menghuraikan dia merujuk kepada nama Allah yang mana dia mengandungi, dia hampir ke semua nama-nama yang lain, semuanya termasuk di bawah nama tersebut. Maksud isi kandungan nama tu, maksud nama tersebut, dia dah merangkumi semua nama-nama Allah yang lain. Jadi antara nama yang disebutkan itu selain daripada Allah Ar-Rabb, nama lain yang para ulama berpendapat itulah termasuk Al-Ismul A'zam, ialah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri dan sentiasa menguruskan makhluk-makhluknya. Kerana semua sifat Allah intinya akan kembali kepada dua nama ini. Al-Hayyu merangkumi semua sifat zat. Kita bincangkan semua sifat zatiyah, sifat yang sentiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Al-Qayyum pula merangkumi semua sifat perbuatan atau sifat fi'liyah. Kita bincangkan sebelum ni, sifat Allah terbahagi pada dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Zatiyah ni maksud sifat yang sentiasa ada pada Allah. Misalnya Allah maha hidup, dia sentiasa hidup. Hidup ni bukan berkaitan perbuatan Allah, tapi sifat zatiyah Allah. Maksudnya diri Allah tu dia sentiasa hidup. Fi'liyah ni perbuatan. Ada sifat yang menunjukkan perbuatan yang kita dah bincang dulu. Beza Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman sifat zatiyah yang menunjukkan Allah sentiasa memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim pula nama Allah yang menunjukkan sifat Allah, perbuatan Allah memberikan rahmat. Jadi dah faham, clear. Jadi Al-Hayyu, Allah maha hidup, sifat zatiyah. Al-Qayyum, Allah yang menguruskan semua makhluk, memberi rezeki dan semisalnya, pula merujuk kepada sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat perbuatan Allah yang merujuk kepada perbuatan Allah, dia akan kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Kemudian penulis sebutkan di sini, sifat zatiyah seperti pendengaran, penglihatan, ilmu dan lain-lainnya, semua kembali kepada nama Allah dan Al-Hayyu. Sifat perbuatan, penciptaan, memberi rezeki, kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ini kerana makna Al-Qayyum adalah mendirikan bagi makhluk dalam penciptaan rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengatur. Okey, ini macam kita sebut tadi.
Dan kedua nama ini juga disebutkan, ni kata Ibn Qayyim rahimahullah, kedua nama ini juga disebutkan dalam kebanyakan hadis yang mengisyaratkan kepada nama Allah yang paling agung. Ibn Qayyim menyatakan, sesungguhnya sifat kehidupan, sifat Al-Hayyu, Al-Hayyu, sifat kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi semua sifat kesempurnaan. Sifat kemandirian yang mencakupi semua sifat perbuatan. Sifat Al-Qayyum yang merangkumi semua sifat perbuatan. Jadi kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia menukilkan hadis-hadis berkaitan Al-Ismul A'zam yang telah kita baca sebelum ni. Telah disebutkan sebelumnya nas-nas yang menyebutkan tentang nama-nama Allah yang paling agung atau Al-Ismul A'zam, dan ucapan para ulama atau pendapat para ulama tentangnya. Ibn Qayyim menjelaskan tentang pengaruh berdoa dengan kedua nama ini, terlebih lagi ketika seseorang dalam kesusahan, kesulitan dan ditimpa musibah. Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah, sebab antara doa yang Nabi SAW ajar, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha menguruskan hamba-hambanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, di dalam doa Nabi SAW ini terdapat permintaan untuk mencegah daripada penyakit. Sebab apa? Penyakit atau musibah dalam kehidupan. Kerana bila kita meminta dengan nama Allah, kita sebut nama Allah, wahai Tuhan yang maha hidup, maka kita sedang seolah-olah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepada kita kehidupan yang sempurna. Kita minta kepada Allah, Ya Allah, wahai Tuhan yang, walaupun kita tak sebut, tapi bila kita sebut Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, maka seolah-olah satu isyarat kita, Ya Allah, kau bagilah kepada aku kehidupan yang terbaik, bebas daripada sakit dan semisalnya. Dan begitu juga bila kita sebut Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha menguruskan diriku, yang menguruskan semua makhluk. Bila kita sebut nama Allah Ya Qayyum itu, maka seolah-olah kita minta, Ya Allah, jadikan aku ni orang yang merdeka, bebas berdikari, tak bergantung pada makhluk, sebaliknya bergantung pada Engkau sahaja. Sebab bila kita dah tahu bahawa Al-Qayyum tu membawa maksud Allah yang menguruskan semua makhluk, mentadbir semua makhluk, maka kita nak serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Oleh kerana itu, nama Allah yang paling agung Al-Ismul A'zam, yang jika diminta dengannya, apabila berdoa dengan sebutkan nama Allah tersebut, maka dia akan mengabulkan, iaitu nama Al-Hayy Al-Qayyum. Okey, kemudian disebutkan di sini, kehidupan yang sempurna menafikan semua penyakit atau kekurangan. Okey, jadi ini berkaitan dengan nama Allah Al-Qayyum. Oleh sebab itu, ketika kehidupan penghuni syurga adalah kehidupan yang sempurna, maka mereka tidak ditimpa sebarang kesedihan, kesusahan, penyakit. Hidup yang tidak sempurna bertentangan dengan perbuatan yang menafikan, orang kata kemandirian ni berdikari. Apa yang nak disebutkan sini? Seseorang tu bila hidup dia sengsara, dia akan jadi manusia yang tak berdikari. Dia tak bebas, dia bergantung pada orang lain dan semisalnya. Sebab tu bila kita minta ke Allah dengan nama Allah Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, kita minta diberikan kehidupan yang elok, yang sempurna, sampai kita dapat bebas daripada bergantung kepada makhluk. Sebaliknya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Qayyum, yang menguruskan kita. Bertawasul dengan sifat kehidupan. Tawasul maksudnya kita berdoa dengan kita sebut nama Allah ini. Bertawasul dengan sifat kehidupan, dengan sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum, memiliki pengaruh dalam menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan dan yang dapat memudaratkan perbuatan. Maksudnya kita berdoa dengan lafaz bertawasul dengan nama Allah ini, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ia merupakan antara cara untuk kita menghilangkan musibah atau kesusahan yang menimpa hidup kita. Bila kita ditimpa kesusahan, dia akan menjadikan kehidupan kita sengsara, tak sempurna, kita gundah gulana hidup kita. Jadi kita minta pada Allah yang maha hidup. Dia yang maha hidup dan kehidupan dia sempurna, dia je yang boleh bagi kita kehidupan yang lebih baik, bukan manusia yang lain, bukan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, hadis, saya bacakan teks Arab dia.
daripada Asma bin Yazid radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, Ismullahil azam fi hatainil ayatain. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama Allah yang agung, Ismullahil azam, ada pada dua ayat ini. Yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Yang kedua pada pembukaan surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum, al hayyul qayyum. Jadi kata Imam At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan sahih. Jadi inilah merupakan dalil yang dipegang oleh para ulama, antaranya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yang menyatakan nama Allah yang agung itu ialah Al-Hayyul Qayyum. Dalam riwayat yang lain yang kita dah baca yang bawah tadi, dalam riwayat yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, Nabi SAW dengar seseorang dia berdoa, dia sebut, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu bahawa segala pujian untukmu. Dia hadis yang muka surat 141 ni. Cuma saya bacakan teks Arab dia. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Wahdaka la syarika lak, engkaulah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi engkau. Al-Mannan, engkaulah yang pemberi kurnia. Badi'as samawati wal ard, engkaulah Badi'. Badi' ni pun nama Allah. Badi' ni merujuk kepada Allah. Tu bid'ah buat sesuatu yang baru tanpa ada contoh kan. Jadi Allah juga dia Badi'. Badi' ni maksudnya dia mencipta dunia ini, alam ini, makhluk-makhluk ini dalam keadaan tak ada contoh pun sebelum tu. Maksudnya daripada makhluk tak ada, Allah ciptakan macam tu je. Kita manusia, kita nak cipta sesuatu mesti ada contoh. Manusia cipta kapal terbang, apa inspirasi dia? Mungkin dia tengok burung. Manusia cipta kapal selam, apa inspirasi dia? Mungkin dia tengok ikan. Dia tengok ikan, dia dapat idea nak buat kapal selam. Dia tengok burung terbang, dia dapat idea nak cipta kapal terbang. Jadi manusia buat sesuatu, dia kena inspired by something kan. Dia inspirasi dari sesuatu. Tapi Allah Al-Badi', mencipta sesuatu dari tanpa ada contoh sebelum dia. Badi'as samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit, pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Zal jalali wal ikram, yang memiliki pujian dan kemuliaan. Dan dalam riwayat lain disebutkan, dalam hadis tu berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, wahai Tuhan yang maha hidup, yang menguruskan para hamba-Nya. Kata Nabi SAW, laqad sa'altallah bismillahil a'zam, engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung. Iza du'iya bihi ajab, apabila kamu meminta dengannya akan dimakbulkan doa kamu. Wa iza su'ila bihi a'ta, dan apabila kamu meminta dengannya akan diberikan. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud dan lain-lain. Jadi semua ni menunjukkan bahawa nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu ialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi kita dah tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha hidup, yang menjaga semua makhluk, yang menjaga kita semua. Dan tidak ada kecacatan pada kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain kita lihat beberapa hadis lagi yang berkaitan nama Al-Hayyu Al-Qayyum, walaupun dalam buku kita dah habis dah part ni. Dalam riwayat At-Tirmizi, hadis gharib, dia Imam At-Tirmizi bila dia sebut hadis gharib, kebiasaannya hadis ni dhaif lah. Tapi dalam bab doa fadailul amal tak ada masalah. Dia apa disebutkan di sini daripada Anas, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza karabahu amrun, Nabi SAW apabila mengalami kesusahan, keadaan jadi sempit, susah, dia akan berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, wahai Tuhan yang maha hidup, yang menguruskan segala makhluk, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi tuan-tuan, bila kita dalam kesusahan, selain kadang-kadang kita bercerita kat orang, kadang-kadang kita stres,
Kadang-kadang orang jumpa kaunselor, tak ada masalah. Tapi sebelum kita kembali pada makhluk, merujuk pada makhluk, bila sakit jumpa doktor, bila kita ada masalah jiwa pergi jumpa pakar psikologis dan sebagainya, kaunselor dan semisalnya. Tapi sebelum pergi pada makhluk, kita pergilah kepada pencipta makhluk. Kita stres dalam kehidupan kita, kita rasa kehidupan kita tertekan, kita kembali kepada Tuhan yang kehidupannya sempurna. Kita rasa kita tak mampu nak uruskan kehidupan kita, kita masalah banyak, dah tak tahu nak buat apa dah. Buat tu tak jadi, buat ni tak jadi. Kita kembali kepada Al-Qayyum, Allah yang sentiasa urus makhluk dia. Yang mana Al-Qayyum, antara maksudnya ialah dia adalah Tuhan yang sentiasa diperlukan oleh makhluk-makhluk dia. Jadi dalam riwayat ni sebut, bila Nabi SAW dalam kesusahan, tertekan, Nabi SAW akan sebut, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghith, aku memohon pertolongan. Dan dalam riwayat An-Nasa'i pula, daripada Anas bin Malik juga, bahawa Nabi SAW berkata kepada Fatimah, Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Apa yang menghalang kamu daripada mendengar kepada pesanan aku kepada Nabi SAW kata kepada Fatimah, antaquli idza asbahti wa idza amsaiti. Untuk engkau bila pada waktu pagi dan petang kau sebut Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup dan menguruskan makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Perelokkanlah urusan kehidupanku keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri. Tarfata ainin, walau sekelip mata. Jadi tadi doa yang tadi hanya sampai pada birahmatika astaghith, tapi dalam riwayat An-Nasa'i ditambah yang ini untuk zikir pagi dan petang. Maksudnya setiap pagi dan petang kita baca ni, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. Aslih li, perbaiki, perelokkan urusanku, kullah, keseluruhan, kesemua. Wala takilni, jangan kau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri, ila nafsi, kepada diriku sendiri, tarfat ainin, walau sekelip mata. Jadi kalau kita tengok doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW, semuanya mengandungi ubudiyah, sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dalam doa, walaupun para ulama menyatakan doa ni dia benda yang luas lah, sebab kita permintaan taklah terhad pada lafaz yang Nabi SAW ajar je. Tapi kalau kita lihat doa-doa yang Nabi SAW ajar, isi kandungannya seringkali fokus diri kita sebagai hamba, menzahirkan yang kita tengah memang betul-betul perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita kena amalkan doa-doa yang Nabi SAW ajar. Boleh doa yang kita sendiri tak apa, tapi jangan tinggalkan doa yang Nabi SAW ajar. Jadi itulah penjelasan kita tentang Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup, Allah yang maha hidup, yang mana kehidupannya sempurna, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Al-Qayyum, Tuhan yang sentiasa mentadbir dan menguruskan makhluk-makhluknya, Tuhan yang tidak memerlukan kepada sebarang makhluk, dan dialah Tuhan yang diperlukan oleh semua makhluk-makhluknya. Jadi kita masuk muka surat 142. Kita masuk nama yang seterusnya, Al-Khaliq, Al-Khaliq, Al-Khallaq, yang maha mencipta. Tuhan yang maha pencipta. Disebutkan nama Al-Khaliq dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Antaranya pertama dalam surah Al-Hasyr ayat 24, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang membentuk rupa. Jadi kalau kita lihat, kesemua nama Allah ni bawa maksud yang sama. Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, dia semua membawa maksud Allah yang maha mencipta. Tapi insya-Allah nanti bila sampai pada nama Allah Al-Bari', kita akan huraikan apa beza Al-Bari' dengan Al-Khaliq.
Jadi Al-Khaliq bermaksud Allah yang menciptakan. Kita lihat surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi dalam dua ayat yang pertama ni dia menggunakan nama Allah Al-Khaliq. Dan dalam ayat yang seterusnya pula dia menggunakan perkataan Al-Khallaq. Surah Al-Hijr ayat 86, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Dalam surah Yasin 81, wa huwal khallaqul alim. Dialah yang maha mencipta dan lagi maha mengetahui. Jadi bila kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala ni dia maha pencipta, maha membuat, menjadikan sesuatu. Apa maksud dia? Maka kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, penciptaan Allah ni jika dimutlakkan ada dua maksud dia. Pertama, Allah mengadakan atau mencipta sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Misalnya dalam surah Yasin 71 kata Allah Subhanahu Wa Taala, Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Adakah mereka tidak melihat bahawa kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, iaitu sebahagian daripada apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu pada kadarnya. Allah Subhanahu Wa Taala dia cipta menurut ukuran. Biqadar ni maksudnya pada kadarnya, pada ukurannya, pada bilangannya. Maksudnya berapa banyak makhluk Allah ciptakan. Dan misalnya ada jumlah spesifik yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Berapa panjang, berapa saiz, semua tu Allah tahu. Bukannya Allah cipta macam tu saja sambil lewa macam tu, bukan. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Dialah yang menciptakan dan yang menyempurnakan. Wallazi qaddara, dialah yang menentukan kadar masing-masing, fahada, dan memberikan petunjuk. Jadi ini semua dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menciptakan makhluk, menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Maksud yang kedua, bila kita kata Allah itulah yang maha menciptakan, bermaksud dia menyusun sesuatu atau merencana sesuatu. Kita lihat apa yang dimaksudkan di sini. Yakni engkau jika menetapkan sesuatu, engkau akan melaksanakannya. Maksud, kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Dan firmannya, wa takhluquna ifka, dan kamu membuat pembohongan. Dia gunakan perkataan membuat pembohongan tu dengan menggunakan perkataan khalaqa. Kamu semua melakukan pembohongan. Maksudnya perbuatan mencipta, khalaqa ni, Al-Khaliq ni juga termasuk di dalamnya merencana, mengatur sesuatu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, ahsanul khaliqin, yang mana dia merupakan sebaik-baik pencipta. Jadi macam mana kita nak faham maksudnya Allah menyusun, Allah mencipta manusia dan Allah susun macam mana kehidupan manusia. Tak payah pergi jauh ke macam mana Allah mengatur denyutan jantung dalam diri kita. Berapa kali denyutan jantung kita, macam mana dengan tekanan darah kita. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini tidak dapat dilakukan oleh sesuatu yang lain kecuali Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Jadi disebabkan itulah dalam surah Luqman Allah mempersoalkan tindakan orang-orang musyrikin. Madza khalaqal ladzina min dunih.
Apakah yang telah diciptakan oleh selain Allah? Sebab manusia-manusia yang mensyirikkan Allah, mereka tahu Allah Maha Pencipta, tapi mereka masih sembah benda lain. Jadi Allah persoal, suruh mereka fikir, benda-benda yang kamu sembah ni, apa benda yang mereka pernah cipta? Patung-patung yang kamu sembah ni, apa dia? Apa benda yang mereka pernah cipta? Mereka pernah cipta manusia ke? Mereka pernah cipta haiwan ke? Mereka pernah turunkan hujan ke? Semua tu tak pernah. Jadi seolah Allah mempersoalkan, jadi kenapa kamu pergi sembah benda yang tak dapat cipta sesuatu pun, sedangkan aku yang cipta kamu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajak orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berfikir secara rasional. Sebab kesyirikan adalah satu benda yang tak rasional dan tak konsisten pada pemikiran manusia. Dia percaya yang menciptakan dia Allah, tapi dia pergi sembah benda lain. Dia tahu yang memberi rezeki Allah, tapi dia pergi minta tolong pada benda lain. Jadi menunjukkan bagaimana syirik itu tak konsisten dalam diri manusia. Satu isu mereka percaya benda lain, satu isu mereka percaya perkara yang lain. Di dalam ayat ini terdapat cabaran bagi semua makhluk. Allah mencabar manusia. Bahkan Allah menetapkan kelemahan manusia semuanya, meskipun mereka semua bersatu. Maksudnya Allah menetapkan bahawa manusia ni lemah. Kalau mereka semua bersatu, daripada awal-awal manusia sampai yang terakhir, untuk mencipta seekor lalat pun mereka tidak akan mampu. Hatta lalat yang lemah, haiwan yang lemah, yang kecil tu, Allah cabar untuk manusia cipta dia. Kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 73 hingga 74. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengar elok-elok. Istami' ni maksudnya dengar dengan fokus. Sami'ah dengar juga. Tapi apa beza sami'ah dengan istama'ah? Antaranya dengar dan dengar dengan fokus. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Allah kata, sesungguhnya benda-benda yang kamu sembah selain Allah ini, mereka itu tidak sama sekali dapat menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka berkumpul bersatu untuk melakukan perbuatan itu. Jadi kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bila mendakwahkan tauhid untuk ajak manusia fikir secara rasional. Sebab tu bila kita mengajak manusia pada tauhid, kadang-kadang kita mungkin tak hafal ayat-ayat Quran, tapi tauhid ni lah benda message yang universal. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran pasal tauhid, apa yang Allah buat? Allah suruh manusia fikir. Sebab tu kadang-kadang kita dalam beragama ni, kadang-kadang saya selalu tengok dengar orang-orang yang dia cakap, kita ni dalam beragama tak boleh nak guna akal sangat. Saya kata something wrong. Sesuatu yang tak kena benda ni sebenarnya. Macam mana kita kata jangan guna akal dalam beragama? Sedangkan dalam Al-Quran Allah ketika menyeru manusia, Allah suruh mereka fikir. Allah macam tadi, maza khalaqal ladzina min duni, apa yang benda-benda yang kamu sembah ni dah ciptakan. Cuba, maksud Allah suruh fikir. Boleh je Allah cakap benda yang kamu sembah ni tak cipta apa-apa pun, tapi Allah suruh fikir. Allah tanya apa yang dia ciptakan, suruh kita fikir. Sama juga ayat ni, Allah bagi tahu mereka kumpul semua, mereka tak dapat nak cipta lalat. Wa iyaslubuhumuz zubabu syai'an la yastankidhuhu min dha'ufat talib wal matlub. Bukan sekadar tak mampu lalat, kata Allah, wa iyaslubuhumuz zubabu syai'a, kalaulah lalat tu datang kat berhala-berhala tu, benda-benda yang disembah tu, dan dia ambil sesuatu, lalat tu hinggap depan berhala, depan hidung berhala tu, la yastankizuhu minhu, mereka tak dapat nak rebut kembali daripada lalat tu. Kalaulah kan ada orang kan dia puja benda-benda ni, dia letak makanan, lalat datang makan makanan tu,
Apa yang berhala tu boleh buat kat lalat tu? Kita lalat datang, kita boleh halau. Berhala tu, lalat datang lah, hurung lah, mungkin letak ayam goreng ke nasi lemak kan, ke tempat kan, orang puja-puja kan. Apa, atuk-atuk tu kan, dia letak tu buah oren. Datang haiwan makan, anjing pergi ambil daging tu, tak boleh buat apa. Sebab tu Allah kata, dha'ufat talibu wal matlub. Amat lemahlah yang menyembah. Manusia yang lemah ni menyembah benda yang lemah. Dha'ufat talib, lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Sepatutnya kita manusia lemah, kita sembah Allah yang maha kuat, bukan pergi sembah benda yang lemah, bahkan lebih lemah daripada kita. Ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Okay, kita berhenti sebentar untuk azan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتهم الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي. Okey, kita sambung sedikit berkaitan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq dan Al-Khallaq, Allah yang Maha Mencipta. Jadi kita dah tunjukkan tadi bagaimana Allah mempersoalkan tindakan kaum musyrikin menyembah selainnya, yang mana yang disembah tak mampu nak cipta lalat dan tak mampu pun nak halau lalat. Jadi seterusnya Syekh Abdul Razak Al-Badar menyebutkan, kemudian sesungguhnya penciptaan Allah terhadap makhluk, Allah ciptakan makhluk ini bukanlah sia-sia tanpa tujuan. Kita kadang-kadang manusia, kita buat sesuatu
Kita buat benda yang tak ada tujuan, tak ada faedah pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkara yang Allah ciptakan, yang Allah lakukan, Allah cipta makhluk ini penuh dengan hikmah, penuh dengan faedah. Najla, duduk sini. Najla, duduk sini. Duduk sini. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya la'ibin, bermain-main, sia-sia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak ciptakan makhluk-makhluknya sia-sia tanpa tujuan. Ada hikmah, ada tujuan dia ciptakan. Kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu sangka bahawa kami menciptakan kamu ini abatha, sia-sia sahaja, tanpa tujuan, main-main sahaja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan adakah kamu rasa, kamu sangka bahawa kamu ni tak akan dikembalikan, tak akan kembali kepada kami? Fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Malikul Haqq. Allah Al-Malik, raja, pemerintah. Al-Haqq, yang benar, pemerintah sebenar. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Rabbul Arshil Karim, dialah Tuhan kepada arasy yang mulia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lepas bagi tahu kita bahawa dia Maha Pencipta, dia menciptakan makhluk daripada tiada kepada ada, lalu Allah bagi tahu kat kita bahawa dia tak ciptakan makhluk ini sia-sia, semuanya ada tujuan. Seperti mana penciptaan jin dan manusia, Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, menghambakan diri kepadaku. Dalam yang terakhir dalam surah Az-Zariyat ayat 56 kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Yatanazzalul amru bainahun, dan turunlah perintah Allah berlaku padanya. Untuk apa? Untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi? Lita'lamu, untuk kamu semua mengetahui. Allah ciptakan makhluk-makhluk ni, alam ini, untuk manusia fikir. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, untuk kamu tahu bahawa Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Dan untuk kamu tahu wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, untuk kamu tahu bahawa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan ada banyak lagi dalil yang berkaitan dengan tujuan penciptaan makhluk-makhluknya, penciptaan alam ini bukanlah tanpa tujuan, bukanlah sia-sia, bukanlah untuk main-main. Jadi insya-Allah sampai di sini saja pada malam ni. Pada minggu hadapan kita akan masuk masih lagi dalam bab nama Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Minggu depan kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengkritik sikap golongan musyrikin yang mana bila ditanya siapa yang cipta kamu, siapa yang cipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Tetapi dalam ibadah mereka, mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak lihat apa kata ulama tafsir tentang perkara ini. Dan sebab itulah para ulama menyatakan orang-orang musyrikin ni mereka ada tauhid rububiyah. Ada orang mereka confuse, dia kata macam mana kita boleh kata orang musyrikin ada tauhid? Kita bukan kata mereka ada tauhid yang sempurna yang memasukkan mereka ke dalam Islam. Kita menyatakan bahawa mereka masih percaya yang ciptakan, yang bagi rezeki ni Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi semua itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam, sebab bukan sekadar itu tauhid kita kepada Allah. Bila kita dah percaya Allah yang cipta kita semua, apa yang kita kena buat? Itu yang Allah suruh kita fikirkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam, insya-Allah jika direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjumpa pada minggu hadapan untuk huraian pada nama Allah Al-Khaliq. Jadi sebelum bersurai ada sebarang persoalan? Tuan-tuan ada soalan? Ji ada soalan Ji? Baru masuk tak sempat nak belajar kitab apa. Yang muslimah ada soalan? Okey, kalau tak ada kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.